boleh tengoklah situ ya. Baik, kita mulakan latihan kita pada hari ini. Jadi kita buka soalan, kita tengok apa yang kita dapat pada hari ini. Baik. So, ada dua soalannya. Okey, ada soal, kita pergi soalan pertama. Okey. Soalan pertama diminta, okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran, huraikan aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dan mengikut destinasi pada tahun 2014 dan tahun 2015. Jelaskan langkah-langkah yang sesuai dilaksanakan untuk mengimbangi kesan aliran keluar pelajar Malaysia ke luar negara. Okey. Jadi di sini kita tentukan dahulu dia punya pola esei di sini. Jadi sudah pun nampak dengan jelaslah. Ini adalah 2 tambah 2. Okey, 2 tambah 2. Okey, untuk dia punya cari ayat data dari sini. Kita tengok dahulu dia punya jadual yang diberikan. So dia ada 2 pemboleh ubah sebenarnya di sini. Ada 2 pemboleh ubah yang terdapat dalam jadual. Okey. Yang pertama adalah jenis pembiayaan. Okey, pertama dia ada jenis pembiayaan dan kedua adalah jumlah orang. Okey. Di bawah pemboleh ubah yang pertama, jenis pembiayaan ada 2 pecahan. Jadi untuk mengeluarkan dia punya ayat data dari sini, okey, kita kena bagi satu ayat data untuk pecahan yang pertama, satu lagi ayat data untuk pecahan yang kedua. Okey, so maksudnya di sini adalah, okey, di bawah pemboleh ubah yang pertama iaitu jenis pembiayaan, okey, dalam jadual di sini dia ada terpecah kepada 2. Okey, pertama tajaan dan kedua adalah persendirian. Kalau tengok di ayat soalan dia betul-betul dalam bahan yang sudah saya berikan di sini, dia minta huraikan aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dan mengikut destinasi untuk 2 tahun yang telah dinyatakan. Jadi ada 2 fokus yang perlu kita kena bagi dalam AD, ayat data. Jadi dua AD atau 2 ayat data di sini dia mesti merangkumi 1 ayat data untuk jenis pembiayaan dan 1 ayat data untuk mengikut destinasi. Jadi AD, okey, 2 ayat AD dia mesti ikut, kita mesti kena bagi 1 ayat data aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dan aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut destinasi. Okey. Jadi ada 2 mesti kita kena bagi sekurang-kurangnya. Okey, lagi 2 AP. AP itu maksudnya ialah ayat penyertaan di mana kita harus memberikan jawapan atau poin berserta dengan huraian untuk menjawab fokus yang kedua, iaitu jelaskan langkah-langkah yang sesuai dilaksanakan untuk mengimbangi kesan aliran keluar pelajar Malaysia ke luar negara. Okey, boleh faham di situ Okey, jadi di sini, okey, kita tengok balik dia punya jadual dia. Okey, so ada 2 pemboleh ubah yang mesti mengikuti daripada AD ataupun ayat data dia. Okey. Okey, so ada 5 destinasi yang terlibat. Yang pertama adalah United Kingdom, Australia, Taiwan, Amerika Syarikat dan Jepun. Baik. Okey, jadi macam mana kita mau dapatkan data dia? Okey, untuk mendapatkan AD iaitu ayat data. Okey, sama jugalah. Ataupun kalau kita tengok di sini sebenarnya sama jugalah seperti mana yang saya sudah ajarkan dekat korang semua. Okey, ada 3 kaedah untuk kita mendapatkan ayat data dia ataupun mendapatkan dia punya data, iaitu yang pertama dengan cara menegak baca dari atas ke bawah, okey, untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, nilai yang terendah. Yang kedua, baca dari kiri ke kanan untuk menentukan peningkatan, penurunan ataupun tidak konsisten. Okey, biasanya kalau kita mendapatkan pola meningkat, menurun atau tidak konsisten, dia mesti melibatkan 2 perkara atau lebih daripada 2 perkara. Okey, kalau macam dalam jadual ni,
okey, dia ada dua pemboleh ubah. Yang pertama, dia mengikut jenis pembiayaan sama ada tajaan ataupun persendirian. Okey. Yang kedua adalah jumlahnya. Okey. Satu lagi yang kita terlupa adalah yang ketiga adalah destinasi. Okey. Kalau ini menurut dalam soalan. Okey, dia minta di sini. Okey, aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan. So, dia ada dua pecahan, tajaan dengan persendirian. Yang kedua adalah mengikut destinasi, iaitu 5 negara yang dinyatakan. Okey, tapi kita keluarkan 3 pemboleh ubah. Sebaiknya kalau kita ikut dia punya ayat soalan yang pertama atau fokus soalan yang pertama lah. So, maksudnya kita punya fokus kita di sini adalah hanya dalam ruang lingkup ini sahaja. Okey, ruang lingkup ini sahaja. So, yang selebihnya itu tak payah tengoklah. So, kita kena ikut arahan soalan tersebut. Okey, boleh? Okey. So, berbalik semula kepada cara untuk mengeluarkan AD. Okey, yang kaedah pertama tadi adalah kita kena baca dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan juga yang ketiga adalah baca pengantaraan ataupun side by side untuk menentukan tinggi atau rendah bagi kedua-dua perkara atau lebih daripada dua perkara tersebut. Okey, jadi sekarang ni kita menjawab dahulu fokus soalan yang pertama, huraikan aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dan mengikut destinasi pada tahun 2014 dan 2015. So, kita punya ruang di sini adalah untuk fokus, destinasi dan juga pembiayaan. Okay, jadi kita boleh mulakan untuk menjawab soalan yang pertama. Okay. Pertama sekali kita kena buat perenggannya. Kita kena buat perenggan. Okay, macam perenggan pendahuluan. Okay, cara untuk kita menulis perenggan pendahuluan. Okay, kita type semula jadual ini menunjukkan. Okay, salin balik ayat soalan dia. Macam mana kita nak salin ayat soalan dia? Kita tengok dia punya tajuk. Okay, tengok tajuk dia. Kita salin saja balik semua tajuknya. Ya. Salin balik semua tajuk tersebut. Malaysia, bilangan pelajar Malaysia di luar negara dan mengikut jenis pembiayaan dan negara pada tahun 2014 dan 2015. Okay, so kita salin balik. Jadual menunjukkan bilangan pelajar Malaysia di luar negara mengikut pembiayaan dan negara pada tahun 2014 dan tahun 2015. Okey, so ini adalah untuk pendahuluannya. Okey. Buat pendek saja, tidak payah buat terlalu panjang ya. Okey. Baik. Okey. Macam yang sejak tadi, kita kena selesaikan dahulu untuk fokus yang pertama. Okey, kita kena selesaikan huraikan aliran pelajar Malaysia di luar negara mengikut jenis pembiayaan dan mengikut destinasi. So, sekarang kita kena pecah, kita tengok fokus pada ruang untuk jenis pembiayaan saja. So, dia sudah terpecah kepada dua. Yang pertama tajaan, yang kedua persendirian. Jadi, pastikan dua ayat data kita tu, satu ayat data dia mesti ikut tajaan, satu ayat data lagi mesti ikut persendirian. So, nanti kita akan tunjukkan macam mana caranya. Okey, yang pertama. Okay, kita fokus dahulu satu persatu setiap destinasi. Okay. Yang pertama kita tengok dari segi tajaan dia dahulu. Okay, ikut tajaan dia. Okay. Ini untuk kita mendapatkan ayat data dia. Okay, kita tengok satu persatu. Kita mulakan dahulu jenis pembiayaan mengikut tajaan. Okay, berapa orang? Dalam tanda kurung berapa? Berapa orang pelajar. Okey. So, ayat data yang pertama, okey. Kita tengok dahulu untuk jenis pembiayaan tajaan. Okey. Fokuskan pada tahun 2014 dan 2015, so dia melibatkan 2 tahun. Okey. Okey. Kita tengok yang ini saja dahulu. Jenis pembiayaan mengikut tajaan. Yang saya tandakan warna hijau di sini ya. Okey. Kita tengok di tahun 2014, destinasi manakah yang mencatatkan paling tinggi
pembiayaan mengikut tajaan. Okey, so kita punya jawapan tu adalah United Kingdom. Sebanyak 6,357 orang. Dan yang paling rendah untuk tahun 2014 bagi jenis pembiayaan tajaan adalah sebanyak 874 orang oleh negara Jepun. Okey, jadi jadi itu sudah kita dapatkan ayat data yang pertama atau ayat data yang pertama dan ayat data kedua. Okey. Okey. So, kita tulis sini. Okey. Jenis pembiayaan mengikut jenis pembiayaan tajaan okey, mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2014. Okey, kenapa cakap mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi? Sebab kita tengok daripada ayat soalan, jadi mesti kita kena ikut ayat soalan yang sudah diminta, ya. Okey. Jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar tertinggi pada tahun 2014. Okey, iaitu negara United Kingdom. Mencatatkan sebanyak 6,357 orang. Okey. Itu ayat AD yang pertama. AD yang pertama. Itu sudah boleh masuk dalam perenggan pertama. Okey. Boleh sudah masuk dalam perenggan pertama. Okey. Sekarang kita masuk kepada AD yang kedua. Okey, ayat data yang kedua. Kalau tak nampak boleh zoom saja. Okey, boleh zoom je, tak ada masalah, ya. Sebab saya gunakan Word. So, I think you can nampak lah. Okay. Okay, ini satu AD ataupun ayat data yang pertama, dia sudah mewakili satu perenggan, ya. Sudah pun dihuraikan. Okay. Kalau tadi kita sebutkan jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi untuk 2014, sekarang kita kena sebutkan pula jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar paling terendah. Kita sebutkan juga pada tahun yang sama, ya. Sebab kita mesti kena pasti mana yang paling tinggi, okey, mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Okey. Pada tahun yang sama juga, tahun 2014. Iaitu negara Jepun. Okey. Iaitu negara Jepun sebanyak berapa orang tadi? 874 orang. 874 orang. Okey, ini sudah pun mewakili satu AD atau satu ayat data. Jadi kalau kita ikut tengok dia punya pola dia pun actually sudah tinggi. Sudah cukup. Tapi macam yang saya cakap sebutkan tadi, kita mesti keluarkan satu ayat AD untuk jenis pembiayaan tajaan dan jenis pembiayaan persendirian untuk satu lagi AD. Jadi maksudnya mesti kena mewakili satu ayat untuk satu pecahan lah. Okey, dua ayat mewakili dua pecahan yang berbeza. Ini kenapa saya bagikan banyak-banyak supaya kita revision balik lah. Okey, mengikut cara macam mana kita mencari data dalam jadual. Okey. Jadi boleh pilih mana satu yang nak dimasukkan dalam perenggan lah. Okey. Kalau nak tulis semua sekali pun boleh, tak ada masalah. Tidak ada dia punya peraturan yang menyatakan mesti hanya tulis dua sahaja ayat data, ya. Boleh tulis lebih. Sebab pemeriksa ni dia akan cari mana yang bersesuaian, yang bersesuaian ataupun mengikut skema jawapan dia. Okey. Jadi kita sudah tahu, okey, dalam pecahan yang pertama, jenis pembiayaan tajaan sudah kita sebutkan untuk 2014 bagi mencari mana yang tinggi dan mana yang paling rendah. So sekarang ni kita kejap saya tengok dulu dalam
Okey. Okey, so sekarang ni kita kena cari pula, okey, untuk tahun 2015. Pecahan yang sama juga, okey, jenis pembiayaan tajaan untuk tahun 2015. Kenal pasti mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Okey, kita masih lagi pecahan pertama ya, tajaan. Jenis pembiayaan tajaan untuk tahun 2015. Paling tertinggi ialah United Kingdom sebanyak 3.671. Manakala yang paling terendah adalah Jepun sebanyak 1.087. Okey, sudah? Kita kena pasti. Sekarang kita tulis dalam bentuk AD atau ayat data. Jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2015, iaitu negara United Kingdom. Okey. Mencatatkan sebanyak berapa? Sebanyak 3.671 orang. Okey, ini sudah mewakili satu ayat data. Okey. Okey, so sekarang tadi kita sebut yang tertinggi kan? Kita sebut tertinggi untuk tahun 2015 bagi pecahan pertama jenis pembiayaan tajaan. Okey, sekarang ni kita sebutkan kembali. Okey, jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar paling terendah untuk tahun 2015. Sama juga macam mana tadi pada tahun 2014. Tapi ini untuk pecahan yang pertama. Okey, ini untuk pecahan pertama. Kena sebutkan paling tinggi dan paling rendah sebab kita gunakan kaedah sekarang, kita baca daripada atas hingga ke bawah. Tentukan mana yang paling tinggi dan yang paling rendah. Itu tujuan dia, kita kena baca daripada atas ke bawah. Okey. Okey, kita sebut balik. Okey, jenis pembiayaan tajaan mencatatkan aliran pelajar paling terendah pada tahun 2015. Okey, iaitu negara mana? Negara Jepun. Negara Jepun mencatatkan sebanyak 1.087 orang. Okey, ini sudah mewakili satu ayat data, satu AD. Okey, so sekarang ni kita pun sudah selesai cari dan tentukan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah menggunakan kaedah bacaan atas. Baca dari atas ke bawah, tapi ini untuk jenis pembiayaan bagi mengikut tajaan pecahan yang pertama. Okey, sekarang ni kita masih lagi dalam pemboleh ubah yang pertama juga, jenis pembiayaan. Okey, kita masih lagi jenis yang sama juga, jenis pembiayaan. Kita masuk pula di pecahan kedua, persendirian dalam bilangan orang. Unit dia adalah orang. Jangan lupa mesti kena tulis unit dia ya, supaya tidak dipotong atau untuk mengelakkan daripada kehilangan markah. Okey, so sekarang ni kita sudah selesai jenis pembiayaan mengikut tajaan pecahan yang pertama. Sekarang kita masuk pula kepada jenis pembiayaan persendirian dalam unit orang. Okey, kita sekarang masuk dalam sini ya. Okey, sama juga macam tadi, kita tentukan mana yang paling tertinggi dan paling terendah untuk 2 tahun. Jangan campurkan atau jangan gabungkan 2014 dengan 2015 dalam satu ayat yang sama. Kita mesti kena pecah-pecahkan. Melainkan kalau guna perkataan berbanding. Ya. Misalnya kan, kalau tak nak tulis panjang-panjang kan. Okey. Boleh je sebut, jenis pembiayaan mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2015 berbanding tahun 2015, iaitu negara United Kingdom sebanyak 6.357 orang. Jadi tak payah lagi nak sebut negara Jepun adalah paling terendah sebanyak 874 orang. Jadi sudah pun kita gabungkan menjadi satu ayat yang sama. Kena guna perkataan dibandingkan ataupun berbanding ya.
Untuk menjimatkan masa. Okey. Sebab sama juga pun kalau kita buat macam gini pun banyak-banyakkan dalam perenggan yang banyak, at the end nanti kita pemeriksa akan pilih saja 2 perenggan untuk AD sahaja bagi menjawab fokus pertama atau soalan yang pertama. Okey. Okey, so kita berbalik semula. Okey, jenis pembiayaan persendirian. Okey, kita cari dan tentukan mana yang mencatatkan tertinggi dan terendah untuk 2014 dan untuk tahun 2015. Okey, sekarang kita pergi kepada pecahan yang kedua, jenis pembiayaan persendirian. Okey, paling tertinggi di sini kita dapat kenal pasti ialah negara Australia sebanyak 16.275. Manakala yang paling terendah pula adalah negara Jepun, 985 orang. Okey. So, kita tulis. Okey. Tadi jenis pembiayaan tajaan kan, sekarang jenis pembiayaan persendirian. Jenis pembiayaan persendirian mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2014. Okey, pada tahun 2014 iaitu negara Australia mencatatkan sebanyak berapa orang? 16.275 orang. Okey, ini sudah mewakili satu ayat AD. Okey, boleh faham di situ kan? Okey. Jenis pembiayaan persendirian mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2014 iaitu negara Australia sebanyak 16.275 orang. Okey, tadi kita sebutkan yang paling tertinggi kan? Okey, sekarang kita sebutkan semula tertinggi tapi tahun 2015. Okey, so tapi sekarang ni saya bagi dulu satu ayat AD untuk paling terendah juga tahun yang sama, tapi dia punya pecahan yang berbeza, pecahan kedua. Jenis pembiayaan persendirian mencatatkan aliran pelajar paling terendah pada tahun 2015, iaitu negara Jepun mencatatkan sebanyak 985 orang. Okey, satu ayat data. Okey. Okey, kita sudah selesai sebutkan untuk tahun 2014. Okey. Sekarang ni kita pindah pula ke tahun 2015. Okey. Kita pergi ke bahagian sini sudah. Okey, bahagian sini Alright. Okey. Kita tentukan untuk tahun 2015 bagi jenis pembiayaan persendirian. Paling tertinggi ialah negara United Kingdom. Dan yang paling terendah adalah Jepun. Okey. Jadi kita sebutkan semula, tulis semula tapi kita kena tukarkan tahun dia. Okey. Jenis pembiayaan. Okey. Jenis pembiayaan persendirian mencatatkan aliran pelajar paling tertinggi pada tahun 2015, iaitu negara mana? Negara United Kingdom. United Kingdom. Okey.
sebanyak mencatatkan sebanyak berapa orang? 15.679 orang. Okay. Baik, sekarang kita sebutkan semula paling terendah untuk tahun 2015. Jenis pembiayaan persendirian mencatatkan aliran pelajar paling terendah pada tahun 2015, yaitu negara Jepun, mencatatkan sebanyak berapa orang? 1.120 orang. Okey. Okey, jadi kita sudah selesailah. Okey, untuk mencatatkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayat data. Jadi kita sudah pun menjawab untuk fokus soalan yang pertama. Jadi kita sudah lebihlah daripada 2 ayat data atau 2 edit. Ya, sudah lebih. Okey. Jadi kita tidak dapat tentukan dia punya pola meningkat, pola menurun, apalagi kalau pola tidak konsisten sebab dia melibatkan 2 tahun saja. Okey. Kalau dia melibatkan 2 tahun. Kalau dia melibatkan 2 tahun, kita hanya dapat menentukan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Kalau kita nak tentukan pola tinggi, pola menaik, meningkat, menurun, tidak konsisten tu kan, dia mesti melibatkan 3 tahun atau lebih. Kalau macam begini, kita hanya dapat tentukan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah sahaja. Okey. Baik, untuk menjawab fokus yang kedua pula, okey. Kita apa sajalah, kita just skip sajalah, ya. Sebab kita nak teruskan lagi ke soalan yang kedua. So, fokus kita sebenarnya ataupun apa yang kita nak capai hari ini adalah untuk kita ulang kaji semula bagi mendapatkan ayat data. Meratau dah mulai apa kan, atau meratau dah lupa kan, jadi kita revisi saja semula, ya. Ayat ini nanti kena cari sendirilah. Untuk fokus soalan kedua, jelaskan langkah-langkah yang sesuai dilaksanakan untuk mengimbangi kesan aliran pelajar, kesan aliran keluar pelajar Malaysia keluar negara. Okay. Untuk mencari jawapan bagi fokus soalan kedua, okay, dia tidak melibatkan atau tidak berdasarkan daripada jadual. Kita kena fikirkan sendiri. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan kalau macam ni, barulah kita boleh dapat tentukan mana yang pola meningkat, pola menurun ataupun pola tidak konsisten sebab dia melibatkan lebih daripada 2 tahun ataupun 3 tahun begitu. Kita tidak boleh tentukan pola bagi kalau hanya melibatkan 2 tahun saja sebab susah kita nak tahu dia punya orang kata tu naik turun dan sebagainya lah sebab dia hanya melibatkan 2 perkara saja ataupun 2 tahun 2 bulan macam tu. Macam kalau apa kan, kalau lebih daripada 2 tahun, contohnya 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ni baru kita boleh dapat tentukan dia punya pola dia. Okey, apapun kita tengok soalan yang kedua ini. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola. Okey, huraikan pola kadar keberhutangan jangka pendek beberapa buah negara terpilih berasaskan daripada keluaran dalam negara kasar dari 2008 hingga tahun 2012. Jelaskan sebab-sebab sesebuah negara perlu berhutang. Okey. Untuk ni kita pun sudah tahu ini melibatkan pola sebanyak pola 2 tambah 2. Okey. Dua yang pertama, untuk kita menjawab fokus yang pertama, iaitu kita kena huraikan
kadar keberhutangan jangka pendek beberapa buah negara terpilih berdasarkan atau berasaskan daripada KDN, K, keluaran dalam negara kasar dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Fokus soalan yang kedua adalah untuk kita kena jawab, jelaskan sebab-sebab sesebuah negara perlu berhutang. Tapi hari ini kita hanya perlu mencari beberapa ayat data AD-nya untuk menjawab fokus soalan pertama, menghuraikan pola kadar keberhutangan jangka pendek beberapa buah negara terpilih berasaskan daripada keluaran dalam negara kasar KDN dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Okey, untuk jadual ni, kita hanya gunakan dua kaedah saja ya. Kita baca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Okey. So, kita sediakan ruang untuk kita nak tulis. Okey. Ini sudah selesai ya. Okey. Baik. Sekarang kita jawab. Okey. Kita sediakan perenggan pendahuluan. Jadual menunjukkan kadar keberhutangan jangka pendek negara terpilih. Berasaskan daripada keluaran dalam negara kasar dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Okey, ini pendahuluan. Okey, sekarang kita cari ayat data dia atau AD guna dua kaedah yang saya sebutkan tadi. Okey, iaitu kita kena baca dari atas ke bawah dan baca dari kiri ke kanan. Okey, kita gunakan kaedah yang pertama dahulu, iaitu kita baca dari atas ke bawah. Okey, yang ini kita kena cari semua tahun. Okey. Tapi untuk menjimatkan masa kita hanya ambil 2008 dan 2009 saja ya. Okey, yang lain-lain tu kita apalah dah tahu juga kan, sebab kita punya masa pun sejam saja. Okey, kita ambil 2 tahun sajalah, 2008 dan 2009. Okey, saya yakin awak juga sudah pun mulai fahamlah bagaimana untuk mencari data ya, atau mengulang kaji semula, cari data, gunakan 3 kaedah yang saya sebutkan. Okey, kita mulakan dari tahun 2008. Okey, kita cari mana yang tinggi dan mana yang paling rendah. Okey. Yang paling tertinggi untuk 2008, kadar keberhutangan jangka pendek yang paling, ataupun kadar keberhutangan jangka pendek lah kan. Kadar keberhutangan jangka pendek yang tertinggi untuk tahun 2008 ialah negara Filipina. Okey. Manakala kadar keberhutangan jangka pendek yang paling terendah ialah negara Malaysia. Okey. Bila kita mencatatkan nombor, perhatikan simbol yang ada diletakkan di bahagian atas. Okey. So di sini dia menggunakan peratus, simbol peratus. So bila kita mencatatkan dia punya nilai dia, contoh dia Malaysia 26.6, kena letakkan tanda ataupun simbol peratus. 26.6%. Jangan catat 26.6 saja walaupun kita ambil daripada jadual. Sebab bila kita mencatatkan nombor, dia mesti wajib ada simbol di belakang. Tidak kisahlah simbol atau unit apa yang digunakan, mesti wajib untuk letakkan di belakang nombor. Okey. So sekarang ni kita catatkan satu AD yang pertama. Okey. Negara yang mencatatkan kadar keberhutangan jangka pendek tertinggi, kita kena sebut tahun. Pada tahun 2008 ialah negara Filipina. Mencatatkan sebanyak, kalau kita hanya tulis 35.1, dia akan salah. Okey. Letakkan tanda simbol peratus. Jadi titik
barulah sudah pun terbentuklah satu ayat data. Okey. Sekarang AD yang kedua. Negara yang mencatatkan kadar keberhutangan jangka pendek terendah pada tahun 2009, masih lagi setahun yang sama 2008 ialah negara Malaysia mencatatkan sebanyak 26.6%. Jadi sudah mewakili satu ayat data. Okey, sudah selesai kita tentukan 2008 mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Sekarang kita beralih pula kepada tahun 2009. Cari juga mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Okey, 2009. Okey, 2009 paling tertinggi kadar keberhutangan ialah negara Filipina dan yang paling terendah pada tahun 2009 ialah negara Malaysia. Jadi sama juga kita sebutkan semula tapi mesti tahun yang berbeza dengan nilai yang berbeza. Okey. Negara yang mencatatkan kadar keberhutangan jangka pendek tertinggi pada tahun 2009 ialah negara Filipina mencatatkan sebanyak berapa? 34.2. Letakkan tanda simbol di hujung atau di belakang nombor peratus. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita sebutkan yang paling terendah untuk tahun 2009. Negara yang mencatatkan kadar keberhutangan jangka pendek terendah pada tahun 2009 ialah negara Malaysia mencatatkan sebanyak 21.1%. Okey, ini sudah terbentuk satu ayat data. Ada banyak lagi yang kita boleh tentukan ataupun yang kita kena tentukan tapi sebab masa short so hanya 2008 dan 2009 sajalah. Okey, so untuk 2010 sampai 2012 saya tidak akan sebutkan semua sebab korang pun dah boleh cari apalah kan, cari sendirilah kan. Okey. Sekarang kita beralih pula kepada cara kita nak tentukan sama ada pola meningkat, menurun atau tidak konsisten bagi keempat-empat negara berkenaan. Okey. Baik. Okey, kita tengok di negara Malaysia. Pada tahun 2008, dia mencatatkan penurunan di mana pada tahun 2008 iaitu 26.6%. Menurun ke tahun 2009 21.1%. Okey, meningkat semula pada tahun 2010 21.2%. Terus meningkat lagi pada tahun 2011 27.8% dan terus meningkat lagi pada tahun 2012 sebanyak 31.6%. Jadi soalannya di sini adalah adakah negara Malaysia ini mencatatkan pola meningkat, menurun atau tidak konsisten? Cuba bagi tahu, adakah ini pola apa? Meningkat, menurun atau tidak konsisten? Okey, so saya bagi tipsnya di sini. Okey, kalau kita nak tentukan pola dengan lebih cepat, tapi sebenarnya kalau ikutkan pun semua meningkat jugalah kan. Okey, kita tak ada shortcut dia lah. Okey, tadi kan awak tengok kan tadi dia ada menurun kan? Ada dia menurun dan dia meningkat semula sehinggalah tahun yang terakhir iaitu pada tahun 2012. Okey, walaupun kita nampak semuanya meningkat dan kita akan jawab meningkat, tapi sebenarnya dia adalah tidak konsisten kan? Sebab
2008 mencatatkan turun daripada 2008 ke 2009. 26.6 kepada 21.1 kan. Dia turun sekejap. Lepas tu, dia naik ke tahun 2010 daripada 21.1 kepada 21.2. Dia terus meningkat lagi pada tahun 2011, 27.8 dan terus meningkat lagi 2012, 31.6. Jadi di sini Malaysia mencatatkan pola meningkat. Tapi agak-agak kalau apa pendapat you kalau kadar keberhutanan ini, adakah kadar keberhutanan ini satu perkara yang baik ataupun buruk? Kalau mengikut daripada nilai di sini. Okey. Jadi kita catatkan ayat datanya di sini. Okey. Dia tidak konsisten lah. Okey, bukan meningkatnya, tidak konsisten. So, saya catatkan saja simbol dia macam satu lurus lah begitu. Maksud dia itu tidak konsisten. Okey, negara yang mencatatkan kadar keberhutanan jangka pendek yang tidak konsisten pada tidak payah sebut tahun lah. Okey. Kita terus catat, kita terus sebutkan negara. Ialah negara Malaysia. Kita kena sebutkan lah. Kita kena sebutkan satu persatu. Sebab dia tidak konsisten kan. Yang kita kena sebut. Sebab dia tidak konsisten. Kita kena sebut satu persatu. Okey. Misalnya, Malaysia mencatatkan penurunan. Okey, penurunan daripada 26.6% pada tahun 2008 kepada 21.1% pada tahun 2009. Ia terus meningkat kepada 21.2% pada tahun 2010 dan terus meningkat kepada tahun 2012, yaitu catatkan sebanyak berapa? 31.6%. Kalau pola tidak konsisten ni dia ada panjang sikit lah, dia punya ayat dia lah. Okey, boleh faham Okey. So dia tidak ada dia macam satu ayat khas dia lah begitu. Yang penting you punya ayat tu kan dia mesti kena ada memasukkan unsur pola dia menurun dan juga menaik. So dia tidak konsisten. Kalau pola tidak konsisten, dia memang panjang sedikit dia punya ayat dia. Kalau pola meningkat dan menurun, kita hanya terus sebut secara direct sahaja. Okey? Baik. Kita teruskan. Okey. Negara Indonesia. Okey. Negara Indonesia pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak 30.8, meningkat kepada 2009 iaitu 31.2. Terus meningkat lagi pada tahun 2010 33.2%. Meningkat lagi ke 2011 35.5% dan terus meningkat lagi kepada 39.3 pada tahun 2012. Jadi maksudnya Indonesia ini mencatatkan pola meningkat. Okey. Jadi okey. Ini kalau kita tak kira satu persatu pun sebenarnya tak apa. Sebab semuanya pun asalkan dia semua menunjukkan satu pola atau satu arah yang sama, actually dia ada membawa maksud yang sama jugalah. Kalau tidak konsisten tu terpaksa kita kena sebutkan satu persatu dari segi penurunannya, berapa kadar penurunan. Kalau dia meningkat balik, kena bagi tahu berapa peningkatannya semula. Okey. Negara yang mencatatkan kadar keberhutanan jangka pendek yang tinggi ataupun meningkat ataupun peningkatan lah ataupun mengalami peningkatan.
ialah negara Indonesia. Misalnya, Indonesia mencatatkan 30,8, letakkan tanda simbol peratus pada tahun 2008, terus meningkat setiap tahun ke tahun 2012, yaitu mencatatkan berapa peratus? 39,3% pada tahun 2012. So ini contoh ayat kalau dia kalau yang mengalami pola peningkatan. Terus kita direct saja tulis tanpa perlu kira satu per satu. Kalau tidak konsisten tuh memang kita kena kiralah sebenarnya. Kita kena nyatakan dan buat kiraan. Oke, kita pergi ke seterusnya, yang ketiga. Filipina. Filipina. 2008 dicatatkan sebanyak 35,1. Menurun ke tahun 2009 sebanyak 34,2% dan terus menurun lagi pada tahun 2010 34,0%, namun meningkat ke 38,1 pada tahun 2011 dan terus meningkat lagi pada tahun 2012 39,1%. Jadi maksudnya tidak konsisten. Sebenarnya kan kalau kita kenal pasti satu persatu terlebih dahulu. Kita kenal pasti satu persatu terlebih dahulu. So sekarang nih kita sudah ada dua negara yang mencatatkan tidak konsisten, tapi kita sudah sebutkan Malaysia punya contoh. So sebenarnya di sini kita cakap dalam dia punya main point dia ialah negara yang mencatatkan kadar keberhutanan jangka pendek yang tidak konsisten ialah negara Malaysia dan Filipina. So kita kenal pasti dahulu dia punya pola dia bagi setiap negara yang terlibat. Kita hanya sebutkan terus kita sebutkan dalam isi utama. Macam contohnya ni. Ini isi utama dia. Ya. Ini isi utama dia. Dan bila kita sebutkan contoh, kita hanya sebutkan satu sahaja. Macam tadi saya sebutkan negara Malaysia berapa dia punya nilai tidak konsisten dia tersebut satu persatu. So kita sebutkan satu contoh saja ya. Negara Thailand. Tadi 2008 33,1 meningkat kepada 33,3 pada tahun 2009, meningkat lagi kepada 2010 33,8, terus meningkat lagi pada tahun 2011 40,2 dan terus meningkat lagi kepada 43,9% untuk negara Thailand. Jadi jelas dia menunjukkan pola meningkat. Jadi ada dua pola yang kita dapat kena pasti bagi 4 negara berkenaan. Negara yang mencatatkan pola peningkatan ialah Indonesia dan Thailand. Manakala negara yang mencatatkan nilai tidak konsisten ialah Malaysia dan Filipina. So kita punya main point sini, negara yang mencatatkan kadar keberhutanan jangka pendek yang tinggi atau mengalami peningkatan ialah negara Indonesia dan negara Filipina. So ini kita punya main point ya. Jadi kita sudah pun sebutkan dia punya contoh. Menggunakan data negara Indonesia. Dan seperti biasalah, untuk menjawab fokus yang kedua, jelaskan sebab-sebab sebuah negara perlu berhutang. Ini kita kena cari idea kita sendirilah. Dia tidak ada kaitan juga lah daripada jadual tersebut. Tapi sometimes boleh juga kalau kena atau ikut pada
fakta dia boleh je, tak ada masalah. Okey je.